Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya dapat kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, iaitu bersama pimpinan Ar-Rahman dalam terjemahannya dan huraiannya dalam kitab-kitab yang lain. Pada pagi ini kita akan mula surah At-Tariq. Surah At-Tariq, juzuk yang ke-30, surah yang ke-86. Juzuk 30, surah yang ke-86. InsyaAllah kita mula baca beberapa ayat daripada surah At-Tariq, kemudian kita pergi kepada huraian dan terjemahannya, insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب Taraib. Surah At-Tariq, kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Semua surah-surah yang pendek-pendek ni dia mari daripada dipanggil surah Makkiyah. Ada sebahagiannya khilaf Makki atau Madani. Ada yang mengatakan turun 2 kali, wallahu alam. Yang penting bagi kita sejarah penurunan Al-Quran itu untuk kita tahu episod isi kandungannya mengandungi cerita-cerita yang kisah-kisah yang boleh menguatkan tasbitul aqidah. Kerana masyarakat Islam di awal Islam dulu sangat-sangat ditindas, sangat-sangat lemah. Maka Allah Ta'ala buat Islam itu dia tidak naik kumpayakun, dia mari bitadarruj, peringkat demi peringkat. Sebagaimana kita manusia, kan, yang kita akan bincang ini, bainas sulbi wat taraib, kita manusia juga melalui peringkat. Peringkat kandungan, kemudian peringkat kelahiran. Mula lahir tak tahu berapa bulan kita duduk dalam bungkus. Orang Kelantan kata kena bedah. Kena dalam penjagaan rapi, nak bergerak tak bergerak, menangis semua. Nak makan pun menangis, menangis pun menangis. Peringkat demi peringkat. Maka kemudian bila Islam tu berkembang, ketika itu sampai ke jauh-jauh pelosok dunia telah sampai. Surah ini mengandungi 17 ayat. Mengandungi 17 ayat mengikut jumhur ulama al-'add, ulama yang menyusun kitab tentang susunan ayat. Ada sebagian ulama kata 16 je, sebab dia campur dua. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, jadi satu ayat. Maka bila dia gabung jadi 16. Kalau tidak, majoriti kata 17. Dinamakan surah ini surah At-Tariq. At-Tariq, apa makna At-Tariq? Makna bintang yang menembus. Bintang yang menembus sinaran cahayanya. Tembus cahaya malam, tembus banyak benda yang tembus.
Sebab orang-orang pengembara di padang pasir, di lautan, pedoman dia bintang. Kan? Nak tengok apa lagi? Mana ada tulisan-tulisan? Maka bintang itu sangat penting. Untuk pengembara, kita hari ni tak tahu apa. Budak-budak duk main bintang. Tak, bintang-bintang tu saya ni lahir pada bintang ni duk main ramalan-ramalan, itu semua karut belaka. Tak usah duduk cara dia. Nama At-Tariq ini disebut oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya, dan kebanyakan ulama tafsir mengatakan surah At-Tariq. Ada juga sebahagian ulama tafsir menamakan dia Was-Sama'i Wat-Tariq. Surah Was-Sama'i Wat-Tariq, mana panjang. Seperti tersebut dalam tafsir Mujahid, tafsir Abdul Razak, At-Tabari dan lain-lain. Rahmatullahi ta'ala alal jami'. Dan telah tersebut dalam hadis Nabi SAW yang telah kita sebut dalam siri yang baru ni, yang lepas, dalam surah Al-Buruj, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi az-zuhri wal 'asri. Nabi kita baca dalam solat zuhur dan juga solat asar bi was-sama'i wat-tariq dan was-sama'i zatil buruj. Alhamdulillah dalam siri lepas kita dah bincang tentang hadis ini. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok dari sudut intisari. Kenapa dinamakan surah At-Tariq itu? Makna At-Tariq, bintang yang menembus sinaran cahayanya. Kerana pada awal surah ini, di awal surah yang kita baca tadi, was-sama'i wat-tariq, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bintang yang demikian sifatnya. Bahawa tiada sesuatu diri jua pun melainkan ada malaikat yang menjaga. Ingat kita ni ada malaikat yang menjaga kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada penjaga kita. Malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan peringatan mengenai segala bawaannya. Malaikat jaga kita dan dia catat semua. Hafiz ni sama ada dia jaga kita ataupun dia pencatat amalan kita. Itu hafiz. Intisari kandungannya menerangkan bahawa manusia sentiasa dijaga dan diawasi oleh malaikat yang ditugaskan mencatat segala amalnya. Itu. Kerja malaikat itu mencatat amalan kita, yang baik dan yang buruk. Setelah mengetahui hakikat yang demikian, maka wajiblah atas tiap-tiap seorang memikirkan asal kejadiannya dan kekuasaan yang menciptakannya serta faedahnya catatan malaikat itu. Apa faedah malaikat tulis? Kerana semuanya itu akan menambahkan imannya dan mendorongnya mengerjakan suruhan Allah serta menjauhi larangannya. Kemudian diterangkan tentang hari akhirat yang padanya didedahkan segala yang terpendam. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Sebagaimana ayat yang ke-9. Yauma tublas sarair. Didedahkan segala rahsia yang terpendam dalam hati dari i'tiqad kepercayaan, mempercaya ada Tuhan ke tidak. Dari sudut niat dan lainnya, pada hari itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Surah ini diakhiri dengan menegaskan sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus yang benar sampai ke akhir ayat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita mula masuk kepada perbincangan ayat. Ayat yang pertama, was-sama'i wat-tariq. Was-sama' wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Kita dah baca daripada awal lagi, kan? Langit tu sudah kita bincang awal dulu. Maknanya langit tu ma'ala wartafa'a, itu nama dia langit. Mana hodok atas tinggi itu langit lah tu, kan? Dan langitnya ada tujuh lapis langit. Allah Ta'ala juga sebut tentang pintu-pintu langit. Semalam kita bincang juga tentang pintu langit dan pintu syurga. Pintu syurga ada 8, kan? Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Mana berlapis dia punya langit. Cuma di sini tentang dalam ayat ini dan ayat-ayatnya sebelumnya Allah Ta'ala bersumpah dengan banyak perkara. Isyarat kepada ta'addudul khalq wa wahdaniyatul khaliq. Ingat ni bahasa Arab ni menarik. Ta'addud al-khalq wa wahdaniyatul khaliq. Manusia ni banyak jenis, tapi penciptanya Allah yang Maha Esa. Masya Allah, tabarakallah. Maka At-Tariq, apa dia At-Tariq? Tengok, Allah Ta'ala jawab. Ulama kata dah kan, kalau dia kata wa ma adraka, apa yang kamu kata, maka pada ketika itu dia mari dengan lafaz wa ma adraka, apa yang kamu tahu, apa yang kamu reti tentang At-Tariq, maka wa ma adraka mat-tariq, dan apa jalan yang kau dapat tahu apa dia At-Tariq itu. At-Tariq itu apa benda? Maka Allah jawab dalam ayat yang ketiga, An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib, iaitu bintang yang menembus sinaran cahayanya. Bintang yang menembus sinaran cahayanya. Tanya tu nak suruh kita rasa besar. Biar manusia ni, apa dia At-Tariq? Apa dia bintang? Biar kita belajar ilmu-ilmu tentang falak, tentang bintang ini, astronomi ini, supaya lagi kita belajar, lagi kita kuat keyakinan kita kepada keesaan Allah dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau setakat duk main bintang, lepas tu duk main ilmu bintang, akhir sekali bintang-bintang yang hebat ini diberi gelaran kepada pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi yang duk meruntuhkan akhlak masyarakat, sehingga diberi bintang filem. Kita kata taik bintang boleh. Tapi bintang-bintang tidak. Sepatut bintang-bintang ni diberi kepada murabbi wal murabbiyat, orang-orang ini. Jangan pula kata, oh ustaz ni anti kesenian. Kita kata seni kita terima. Tapi yang duk ajar masyarakat ni melompat-lompat dengan cerita-cerita yang meruntuhkan akhlak, itu yang kita kata. Kemudian Az-Najmus Saqib, As-Saqib, yang menembus kegelapan itu dengan cahaya dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan cahaya dia tu dia menembus segala kegelapan dan nampak. Cuma ada ulama mengatakan semualah bintang-bintang tu itulah perangai dia. Ada sebagian ulama kata dia ni As-Suraya ataupun Zuhal. Wal Aqrab, yang lebih hampir kepada maksudnya jins An-Nujum. Semua jenis bintang itu belakang dia. An-Najmus Saqib. Ayat yang keempat. Ini tanda tuan-tuan. Ayat yang keempat ni nak mari kepada cerita kisah hidup kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada sesuatu dari diri. Tiada sesuatu diri jua pun. Manusia orang itu Hafiz, ada malaikat yang menjaga. Menjaga keadaannya serta menyimpan catatannya, peringatan mengenai segala apa yang kamu bawa. Itu malaikat Hafiz. Jadi, setiap kita ada penjaga. Mengikut majoriti ulama qaulul jumhur, yang dimaksudkan di situ al-malaikatul hafazah. Tanda tuan-tuan, nama dia malaikat penjaga. Penjaga kita dan penjaga amalan kita. Dia bukan sekadar jaga kita je, dia jaga amalan kita. Dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah kata wa yursilu alaikum hafazah. Allah Ta'ala telah hantar menjaga kamu itu hafazah, malaikat penjaga. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Allah Ta'ala ni ada malaikat yang tukar shift. Yang pagi subuh turun, naik asar. Yang malam asar turun, naik pagi. Kerja dianya, yahfazunahu min amrillah. Kerja dianya duk jaga kita, duk tulis amalan kita, mencatatkan segala yang kita buat. Allahu Akbar. Dalam suratul Infitar yang telah kita baca, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun.
Allah Ta'ala hantar mari hafazah, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang dok menulis kita punya catatan amalan kita, dia tahu apa yang kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah bincang dalam surah Al-Infitar, tuan-tuan boleh rujuk balik dalam CD yang lepas. Maka malaikat ni jaga, kan? Kadang-kadang kita tengok orang ni, Masya Allah, tabarakallah, duduk dalam suasana yang begitu berbahaya. Berlaku aksiden. 5 orang dalam kereta. 3 mati, 2 orang lagi sihat walafiat. Molek-molek kata orang, tak ada kesan apa. Pesakit luar aja dia. Yang orang lain itu bergelimpangan, ada yang mati, ada yang ICU. Patah-patah. Ini juga termasuk di dalam Allah SWT, malaikat tu jaga dia, malaikat jaga dia. Tapi kalau sudah sampai masa, dia lepaskan. Mana sudah sampai dalam tempoh suratan amalan orang yang akan kena musibah, ketika itu malaikat lepaskan, kerana benda yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kita hari ni, sebab itulah kita duduk cakap dah, kalau budak-budak terbalik, budak-budak rebah tengok tak sakit. Jatuh kadang-kadang tak patah apa. Ada sekali anak kita ni, biasalah pak saudara ni duduk main dekat tingkap dekat ni lah. Bong jatuh bawah. Jatuh. Jangan gurau. Ni setengah-setengah orang ni main lambu-lambu anak, jangan jatuh. Bila jatuh, siapa hospital kita pergi? Cek semua, tak ada apa. Demo kata malaikat jaga tu. Tidak demo, tak sedut demo kata lah. Memang hafazah ni ada. Dalilnya saya dah buat cerita baru ni kan. Dalam ayat yang kita sebut, wa inna alaikum lahafizun. Kalau kita tidur, letak sebelah kita makanan, kita duduk tidur sebelah. Dalam makanan penuh dengan semutnya, dengan benda-benda hayawan. Tapi dalam telinga kita, dalam hidung kita tak masuk. Kita kata hafazah. Dan malaikat juga hafazah menjaga suratan amalan kita. Termasuklah Allah Ta'ala bagi kuasa pada malaikat boleh kesan, boleh scan dalam hati kita. Anda dah baca dalam hadis, iza hamma 'abdun bihasanah. Bila seorang itu bercita-cita nak buat benda baik, maka sudah ditulis baginya 1 pahala. Kalau dia buat, 10. Sebaliknya kalau cita-cita nak buat jahat, Tuhan kata jangan tulis lagi. Tunggu sampai dia buat. Kalau dia tak buat, kenapa tak buat? Sebab apa tak buat? Takut ke polis? Tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tak buat kerana takut Allah Ta'ala, dia berpahala dengan sebab niat tak baik tadi, setelah dia tukar niatnya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pindah kepada ayat seterusnya. Ayat yang kelima. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Setelah mengetahui yang demikian, apa dia yang demikian tu? Tengok dalam nota kaki kita, nota pimpinan Ar-Rahman ni, kadang-kadang di nota dia panjang, dia syarah. Nota 1827, yakni, setelah diketahui bahawa tiap-tiap diri manusia ada malaikat yang mengambil tahu secara bertulis akan segala bawaan hidupnya, gaya hidup dia macam mana, beriman tak beriman, soleh qatoleh, berpegang dengan nas ataupun liberal, macam-macam pemahaman, maka wajiblah di atas seorang memikirkan asal kejadiannya dan kekuasaan Allah yang menjadikannya serta faedah catatan malaikat itu, supaya ia akan percaya dengan yakin bahawa Tuhan yang berkuasa menjadikan manusia itu tentu berkuasa mengembalikannya hidup semula, menerima balasannya menurut apa yang tercatat dalam surat catatan malaikat itu. Maka dengan kepercayaan demikian, tentulah mereka akan berusaha membersihkan surat catatan amalannya dari perkara-perkara yang buruk dan memenuhinya dengan amal-amal yang saleh. Ringkasannya, sebagaimana kata pendakwah, suratan amalan yang kita nak baca depan Allah nanti di akhirat, kitalah penulisnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tulislah yang baik-baik. Tulis apa yang kita nak baca depan Allah di akhirat. Jangan tulis yang menyusahkan kita di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi tujuan kita belajar tentang hafazah, tentang malaikat, tentang ini, tujuannya supaya kita makin beringat, berhati-hati. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan kamu, letak dalam kurungan, termasuklah tulisan-tulisan. Termasuklah grafik-grafik lukisan yang kita buat. Yang kita duk pangkah muka orang, yang kita duk catukan gambar orang, biar gambar berbicara, itu semua ladaihi raqibun atid, malaikat yang sedang menulis. Jadi kita belajar. Maka dalam tafsir ini kata, setelah mengetahui yang demikian,
Hidup kita tahta muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Ta'ala. Malaikat merhati kita. Malaikat mencatat, merakam semua apa yang kita buat. Maka, hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Masya Allah, tabarakallah. Falyanzuri insan mimma khuliq. Allah Ta'ala buat mu ni daripada apa? Jangan duk berasa besar kita ni. Jangan duk berasa besar. Aku ni hebat. Hebat pun daripada apa? Tengok. Khuliqa min ma'in dafiq. Ia diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim. Dalam air mani. Dia kata sini, khuliqa min ma'in. Daripada air mani. Itu asal kejadian manusia setelah Adam dijadikan daripada tanah. Anak cucu dia min ma'in. Daripada air. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij, Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami cipta kamu daripada apa yang bahan yang kamu telah tak ketahui. Apa dia? Wa qala mimma immahin. Dalam surah As-Sajdah, dia kata daripada air yang hina. Macam mana air hina tu? Adakah mani tu kotor? La. Para ulama berkata, ar-rajih min qawlil ulama annahu tahirun. Mani suci. Keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi boleh wajib kena mandi. Itu orang pelik tu kan. Mani itu tahir. Kalau kata mani itu najis, maka kita manusia ni dibuat daripada najis. Kita kata la, tak mungkin. Manusia mari daripada najis. Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha cerita ada mani di kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia yafruq, maknanya dia kutis. Kikis macam ni. Buat gitu, dia tak basuh pun. Kikis, buang. Supaya orang tak tengok, pelik dia tepek sini. Kikis. Dan kain itu dibuat salat. Yusalli fi. Itu menunjukkan bahawa mani tidak najis. Termasuklah benda-benda lain, mani-mani yang lain pun tidak najis. Mani manusia lagilah tidak najis kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu dibuat daripada air mimma'in dafiq. Daripada air yang terpancar. Dalam ayat lain, mimma'in mahin. Daripada air yang hina. Nak tahu hina tak hina? Kalau mani tumpah atas lantai, ada orang pergi kutip. Ambil ni. Lah, bukan macam jaya tu 50 sen orang cari. Tapi kalau mani titik atas lantai, pakat duk sapu je. Itu dia. Kecuali orang yang tidak ada anak. Barulah dia terasa, harga besar. Kan ada orang buat bank sperma, bank mani tu ada. Ada orang buat untuk nak catukan. Mani-mani orang yang jenius dikumpul satu tempat. Siapa dia nak anak sudi, pergi beli bank mani dia. Kita kata mana boleh. Dah kita kahwin dengan orang tu, itu yang kita dapat. Kan? Tak usah duduk mikir pelik-pelik lah buat kita ni. Maka, Allah Ta'ala sebut begini, bukan nak hina manusia, tapi nak beritahu bahawa kamu itu asal kejadian kamu, mimma indafik, daripada air yang terpancar. Pernah satu hari, mimma indafik, tengok dulu. Satu hari orang Yahudi ajar kepada orang Islam ni supaya pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara. Dia tanya tentang pemuda-pemuda yang tidur lama. Dia tanya tentang seorang laki-laki tertuaf yang mengembara pagi al-masyriq wal maghrib, petang duduk di maghrib. Melaju berjalan. Dan dia tanya, kenapa? Ini rahsia, kita buka rahsia sikit hari ni. Jangan tahu. Dan kenapa anak-anak kita ni daripada ibu bapa yang sama, kalau lain lah, kalau kita ada mak 4 orang, anak lain-lain, logik juga. Ni ibu satu, bapa satu, sama, one by one kata orang. Tapi anak dia macam-macam. Ada yang rupa macam ni, ada rupa macam ni, ada yang warna cerah, ada warna gelap. Maka soalan 2 tadi saya tak jawab lah sebab masa kita terhad. Soalan yang terakhir, dia kata iza ala ma'ur rajul, apabila air yang suami dia, laki-laki itu sudah dulu, maka anak serupa dengan ayah. Bukan jantina, bentuk. Kalau ayah tu cerah, anak dia cerah juga. Kalau ayah tergelak, anak tergelak juga. Ya, boleh pakat-pakat cek tengoklah tu. Menggodok tengok dengan anak-anak ni, ada tengok anak-anak sorang-sorang. Ikut abah ke, ikut mama. Masya Allah, tabarakallah. Kan, itu ada dalam hadis yang menyebut demikian. Namun begitu para jemaah sekalian, kita kena tengok bahasa Al-Quran
Ada yang mengatakan mahin bermakna dhail. Qalilun jiddan, sikit je. Daripada banyak-banyak sperma tu, yang jadinya sah. Hak lain-lain tu terbuang begitu saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Al-Quranul Karim, apabila dia bercakap tentang jin, tentang seks, tidak ada yang kita rasa, tak boleh baca ayat ni depan kanak-kanak. Tak boleh baca ayat ni atas mimbar. Tak boleh baca ayat ni dalam solat. Bahasa macam perkataan lucah lah. Itu bahasa Al-Quran. Dia panggil bahasa yang penuh afifun muhtasim. Bahasa yang cukup lembut, cukup menjaga etika percakapan, sebab dia tak mahu sesuai kita baca di semua tempat. Atas mimbar, dalam solat, depan kanak-kanak, depan orang tua, tak ada kata, malu ayat ni. Ayat 18 ayat ni. Tak, tidak ada ayat 18. Ayat 18 tu pensyarah dia. Ada setengah ustaz ni kalau hak jenis bahasa jenis cakap pelik tu, nyosarah ayat. Kita dengar takut. Siapa orang perempuan repot ke imam besar, ustaz ni jangan panggil lagi. Malu kita dia bercakap macam lucah sangat kita kata. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Mimma'in dafiq, mana air yang terpancar secara otomatiknya terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dari mana dia keluar itu? Yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. As-sulbi mana tulang belakang kita ni. Dia panggil amud faqri. Daripada atas ni sampai ke ujung ajbuz zanab itu, dia panggil amud faqri, itu panggil tulang sulbi. Mana laki-laki ni air dia keluar daripada sini, punca dia mari daripada belakang telinga ni turun sampai bawah, itu dia panggil punca keluarnya air. Wat taraib itu bagi orang ibu, bagi pihak ibu pula daripada tulang dada perempuan, kerana di situ adanya sedia ini. Dua labu susu dia tu. Jadi orang perempuan ni mari, orang laki-laki mari daripada sulbi, yang perempuan mari daripada at-taraib. Maka dari situlah keluarnya al-khisyah wal buwaidah. Keluarnya sperma ataupun mani tadi yang bercantum ataupun bertemu dalam rahim perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Kita baca, kalau kita tengok ada ulama tafsir yang detail sangat dalam masalah ini, ada ulama yang biasa-biasa je. Maka dia panggil amud al-faqri. At-taraib, tulang dada wanita. Jadi kata dia, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya. Kalau tuan-tuan nak baca, dalam ada satu tafsir menarik. Saya rasa tak sempat masa. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Al-Syekh At-Tahir Ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, dalam tafsir ini panjang dia kata, aslu maddah, asal nak jadi mani itu semuanya mari daripada darah. Tanfasilu anid dimaq. Mari daripada asalnya, mari daripada atas ni, otak kita ni turun melalui orak daripada belakang dua telinga ni, dia turun. Mana laki-laki mari daripada belakang, yang perempuan mari daripada depan. Masya Allah, tabarakallah, panjang cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam video-video tentang sains, al-i'jazul ilmi. I'jazul ilmi, orang kaji tentang ayat Quran ni. Bainat sulbi wat taraib. Ni macam mana? Mari daripada mana? Masya Allah, tabarakallah. Kita kadang-kadang, kan itu anak sendiri bagi tahu dalam ilmu pendidikan di zaman kita hari ini, para jemaah sekalian, kita jangan duk baca kitab saja ke anak-anak. Lebih-lebih lagi kanak-kanak kita hari ini, dia belajar sains, dia belajar teori ni. Elok juga kita cari, tapi dengan filem-filem yang mausuq, yang dipercayai. Dulu ada seorang mula-mula keluar filem-filem tentang sains dalam Islam, tapi di akhirnya orang kenal dia, penulis dia, saya tak nak sebut nama, mungkin tuan-tuan ingat lagi. Buku-buku dia pada jual di Malaysia, diterjemahkan, orang tu mari daripada luar. Kan? Filem dia orang tengok kagum, kita mula tengok pun kagum. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada orang-orang yang dikenali dari sudut manhaj penulisannya, dan orang kita kenal juga dari sudut pemikirannya, maka orang ini yang kita belajar. Di Malaysia pun ada beberapa orang ustaz, asatizah yang orang panggil mengambil cakna dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang i'jazul ilmi ini. Kita kata jazahumullahu khairah. Kita boleh beli sains dan Al-Quran. Al-Quran dan sains. Al-Quran, sunnah dan sains. Mana kita boleh beli. Untuk peringkat internasional,
Tuan-tuan boleh tengok di bawah Rabitat Al-Alam Al-Islami yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah, di bawah satu lajnah dia panggil Hayat Al-I'jaz Al-Ilmi. Tengok dalam dia punya web, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab, ada. Alhamdulillah saya dah kumpul buku-buku kajian ini waktu ana pergi ke Rabitah, tapi telah diambil oleh akhir pada tahun 2014 yang lalu. Kita kata setakat itulah umur dia bersama kita. Tapi boleh cari lagi. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk pada ayat yang ke-8 sebab kita nak habiskan surah ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Mu tersebut cakap banyak, mu mari baina sulbi wat taraib. Kemudian makanan kita pula baina damin wa farsin, kan? Dalam ayat kata makanan susu yang kita minum tu pula di antara darah dan tong najis. Keluar celah tu, keluar susu. Masya Allah yang penuh khasiatnya, yang sangat bersih. Allahu Akbar. Itulah kejadian manusia ni. Kita kena belajar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam pada diri kamu tak tengok ke tidak? Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan kamu, bagaimana Tuhan buatmu, bagaimana. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita jadi lagi manusia tak bersyukur, manusia sombong, manusia di alam-alam kayangan-kayangan, kita kata la yauma anta mimma'im dafik. Tu je. Mari situ je kamu ni. Bukan mari jauh-jauh pun. Baik. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa innahu ala raj'ihi laqadir. Tuhan nak balik semula kamu ni, irja'al insan hayyan ba'da mautihi. Mu hidup atas dunia sekejap, kemudian kamu mati, kemudian Allah nak hidupmu semula. Payah? La payah apa? Barang sudah ada, kan? Barang sudah ada. Yubdi'u wa yu'id dalam ayat yang kita dah baca. Jadi para jemaah sekalian, saya haraplah yang ikut tatabur, ikut siri tadabbur kita ni supaya sentiasa ulang kaji siri-siri yang lepas, senang nak faham. Sebab ana apa akan kata kita dah bincang dalam surah yang lalu supaya tidak panjang kita cerita. Jadi Allah Ta'ala itu yang maha mampu, yang maha berkuasa, raj'ihi, nak kembalikan manusia ini setelah dia mati hidup semula. Masya Allah. Lepas pada kita hidup balik, apa jadi? Bukan hidup free-free gitu ya para jemaah sekalian, para penonton sekalian. Tengok ayat yang ke-9. Yauma tublas sarair. Kita bila baca ayat ni, patut kita menggigil, menggeltar tengok. Yauma tublas sarair. Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati, segala rahsia yang ada dari i'tiqadnya. Kita percaya ke tak percaya? Saya percaya ada Allah Ta'ala. Tapi sifat-sifat Allah Ta'ala kita percaya ke tidak? Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi, hadis-hadisnya yang sahih, kita beriman. Kemudian dari sudut i'tiqad, kita kepada Nabi SAW, kita mengikut Nabi sebagai Rasul Rabbil Alamin. Jangan kita angkat Nabi lebih daripada darjat dia, kan? Dari sudut niat kita, Allahu Akbar. Sepatutnya bila sampai bab niat, terduduk kita para jemaah sekalian. Kita ni ikhlas ke tak ikhlas? Kita duk cakap ni, ikhlas ke tidak? Kita belajar ikhlas ke tidak? Bawa barang-barang pergi, pikul barang-barang pergi, bawa bantu jemaah yang terkena dengan terkesan dengan PKP ni. Ikhlas ke tidak? Pergi cari orang miskin-miskin dalam hutan, dalam rumah-rumah yang buruk, ikhlas ke tidak? Ya, saya ambil gambar ni nak tunjuk ke orang, penderma je. Berpada-padalah tuan-tuan. Kita kadang-kadang jadi bimbang. Saya sendiri bila saya bagi benda-benda kepada orang tak ambil gambar, kita rasa saya ni bersalah ke tidak? Sebab orang tengok di Facebook macam tak bergerak je. Kita kata terpulanglah kepada penyumbang. Kalau mereka yakin dengan kita, berilah. Kalau tak yakin, kata Facebook ustaz tak aktif macam orang lain, kita kata biar. Sebab niat itu, ada orang yang niat dia mantap. Walaupun dia ambil gambar, dia bervideo, kita kata mereka yakin. Tak apa. Ada orang-orangnya biasa-biasa je. Sekali tak ambil gambar susah hati. Nah, maka kita kata, kita muhasabahlah niat kita. Yauma tublas sarair. Hari didedahkan segala rahsia pada hari kiamat esok. Tak ada benda yang tersembunyi pada saat itu. Tubla bermakna tukhbaru wa tukhshafu wa tuzhar. Diuji dan didedahkan dan dizahirkan segala perkara. Allahu Akbar. Maka di sinilah kita tahu, apa yang kita tahu? Kita tahu peranan malaikat tadi.
Bila dia dedah segala rahsia dengan buku rekodnya, Masya Allah, malaikat ikut aku. Malaikat tak berpisah dengan aku. Dia tulis semua. Satu lah saya kata, tuan-tuan, jangan buat nyanyi dengan malaikat. Malaikat ni belum pencen. Kerja dia hanya nak tulis amalan kita. Kalau dia tulis amalan baik, dia pun gembira, dia happy. Tapi kalau dia tulis hak buruk je kita, pagi-pagi tak subuh lagi duk share dah benda-benda yang orang nak buat kartun-kartun, gambar orang menghina, kita pun share sama juga, habis grup kita masuk, apa yang kamu nak jawab depan Allah di akhirat nanti? Yaumatublas sarair, apa yang kita nak? Nak apa sebenarnya? Kadang-kadang orang ni kita tengok video dia duduk hasut orang, suruh berkelahi, hasut orang, suruh balah. Apa benda yang kamu nak sebenarnya? Yaumatublas sarair, pada hari itu jumpalah apa yang kita nak. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Jadi rahsia-rahsia kita termasuklah an-niyat wal maqasid. Mana sarair ini yang tersembunyi, yang zahir tahu dah. Yang tersembunyi itu hak dalam hati itu. Ini sangat penting. Karena niat inilah yang menjadi penentu kepada kabulnya tak kabul amalan kita. Maka para ulama telah buat syarat bahawa amalan itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama dia panggil al-ikhlas. Ikhlas duduk di niat. Yang kedua, mutaba'atun Nabi SAW, itu duduk di zahirnya. Yang zahirnya kita ikut Nabi. Solat macam mana cara? Puasa macam mana cara? Ikut Nabi. Tapi, as-sarair, rahsia, ikhlas, amal qalbi yang kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala dedahkan rahsia itu kepada para malaikat. Malaikat catat, esok kita baca di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-10. فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ. Maaf. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Dan pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri. Tak ada kuwah kita nak bela. Wala nasir, dan tidak ada penolong yang dapat memberi pertolongan. Orang nak tolong apa lagi? Timbul lagi soalan. Ustaz, macam mana kita nak faham ayat ini dengan ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kan kita ayat wala yashfa'una illa liman irtada, ayat tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ada ulama mengatakan maksud orang yang tak ada nasir di sini, tidak ada penolong di sini, iaitu orang kafir. Tapi mereka mengatakan semua jenis manusia lah. Manusia-manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, pada peringkat awalnya, la nasir, tak ada siapa tolong dia. Mungkin lepas dia masuk dalam neraka, diselam dalam neraka, berapa tempoh yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan dosa dia, ketika itu baru mari syafaat. Sebab dalam senarai syafaat Nabi SAW, tuan-tuan boleh tengok dalam video saya, dalam tajuk syafaat Rasulullah SAW, ada 8 kategori syafaat. Syafaatul uzma, iaitulah penyelesaian masalah daripada awal lagi. Satu. Kemudian syafaat khas. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair min ummati. Nabi kita bagi syafaat kepada orang yang buat dosa-dosa besar di kalangan umat dia, yang duduk dalam neraka, dikeluarkan daripada neraka ke syurga. Itu. Maknanya pada peringkat awalnya, famalahu min quwwatin wala nasir, tak ada orang yang tak ada kekuatan nak lepaskan diri dan tidak ada penolong. Masuk neraka dulu jawab ni, wal'iyazubillah. Kan itulah orang duduk sebar-sebarkan, ustaz, kalau tak jumpa saya, cari ya. Kita kata tak usah duduk main lah ayat ni. Saya kata nak cari kat mana? Dia kata ada orang ceramah kata-kata daripada Hasan Basri, famalahu famalana min syafi'in, kan. Kami ni tidak ada penolong, maka ketika itu dia kata berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Sebab kalau kamu masuk neraka esok, orang soleh mu cari, mu tak jumpa di syurga, dia akan cari di neraka. Jadi kita tak sedut gurau lah macam tu. Dia kata, ustaz, kalau tak jumpa saya cari ya. Mana kalau tak jumpa di syurga, mu cari aku di neraka. Adakah awak berniat macam relax je nak masuk neraka? Tak payah. Kalau nak pesan kepada ustaz, ya Allah ustaz, pesan tolong doakan untuk saya supaya saya dapat ke syurga. Jangan disebut buat neraka nak pergi, nak suruh ustaz cari. Ustaz pun nak cari bukan senang. Beribu tahun lagi lah baru jumpa awak dalam neraka. Na'udzubillah. Kita nak gurau-gurau juga, tapi biar kena pada tempat. Dengan neraka-neraka ni jangan gurau. Baik, kita pergi kepada ayat yang 11. Habislah cerita, yaumatublas sarair. Was-samaa'i dzatir raj. Demi langit yang berulang-ulang
mencurahkan hujan. Masya Allah, tabarakallah. Hujan ya kita dah. Dia lama kemarau, mari hujan pula. Wal ardi dhatis sad'. Dan bumi yang merkah, terbelah, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat Quran ni bila lepas pada mati, dia cerita bab hujan. Kenapa? Ada kaitan. Mu mati, hidup balik. Bumi mati, aku turun hujan, subuh semula. Ini dia panggil dalail al-hissiyah. Dalil-dalil yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Dalil yang zahir. Dalam bahasa lain dia panggil ayatun manzurah. Ayat-ayat, tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala yang kita boleh tengok dengan mata kita. Itu dia panggil ayatun manzurah. Masya Allah, tabarakallah. Wal ardi dhatis sad', ayat bumi yang terbelah, begitulah keadaannya. Jadi cerita bumi terbelah ni, dalam ayat yang kita baca ni ada kaitannya dengan kemuliaan wanita. Wanita itu kan daripada wanita lah keluarnya anak, keluarnya baby kan. Jadi bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mana ada tanasuk di antara peristiwa dalam satu surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, karena itu Al-Quran itu dipanggil mukjizat. Allahu Akbar. Dan ayat yang ke-13, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata pemutus yang benar. Jadi Al-Quran ini kata putus. Orang lain kalau pening-pening cari Quran, tanya Quran kata apa. Wa ma huwa bil hazl. Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok, main-main, bukan Quran tu. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Buat kafir ni kerja dia dah, kan? Nak ngenakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dulu. Wa makaru wa makarallah. Wa qad makaru makran wa indallahi makruhum. Banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang sedemikian. Apa jadi? Wa akidu kaida. Dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Puak kafir duduk rancang, puak anti-Islam duduk rancang. Allah kata mu jangan bimbang, kamu ada Allah yang akan menggagalkan rancangan mereka. Tapi kerja kita umat Islam mesti berusaha untuk menyekat. Dia panggil sunnatul mudafa'ah, mempertahankan Islam daripada diceroboh oleh orang. Itu kerja kita para pendakwah hamilur risalah, orang yang telah mengambil risalah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan kata biar gitulah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh itu, janganlah engkau hendakkan segera kebinasan orang kafir itu. Sabarlah sekejap. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita para jemaah, jangan gopoh. Bagi dia peluang sekejap. Kan? Jangan gopoh. Bagi peluang sekejap. Ada kalanya peluang itu kita beri untuk apa? Untuk kita dakwah mereka lagi. Untuk beri peluang mereka berfikir. Kisah yang sangat masyhur, tuan-tuan ingat tanda ni. Saya kalau kita yang mengajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nak para jemaah tanda. Tanda supaya kita boleh fiqhus sirah. Ketika Nabi pergi ke Taif. Sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj. Mana di saat Nabi kita ditekan oleh buah kafir. Taif tak terima dakwah Nabi. Hina Nabi. Waktu Nabi nak keluar daripada Taif, dilontar, pukul lagi, berdarah kaki. Sampai tengah jalan malaikat mari. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di langit. Nak turun tak boleh, tak ada wahyu, tapi sangat sedih tengok dengan apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia malaikat penjaga bukit, dia kata aku nak ambil 2 bukit Akhsyabaini di Mekah ni, nak pergi campak ke atas kepala puak-puak Taif yang ngenak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena ke kita, nah, orang yang tak juru, kita kata malaikat 2 bukit je, banyak lagi bukit Mekah tu, angkat je. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin jawab, la. Nabi kata maaflah malaikat, kalau nak ini rancangan kamu,
bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku mengharapkan Allah Ta'ala akan keluar daripada sulbi mereka. Nabi macam sedih dah dia. Geng-geng tua ni, orang panggil tak goget dah dia. Dakwah tak makan dah. Sebab apa? Habis. Tapi Nabi kata, aku mengharapkan Allah Ta'ala keluar daripada sulbi mereka, anak cucu mereka, man ya'budullaha wahdah, mereka yang akan menyembah Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Daripada peristiwa itu, Nabi kita berhijrah. Tahun yang ke-8, Nabi kita ambil Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Lepas selesai ambil Mekah, Nabi kita pergi serang Hawazin sampai ke Taif, dan selepas daripada itu wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun manusia masuk, termasuklah puak-puak Saqif daripada Taif, hanya 10 tahun. Kalau dibinasakan, mati habis puak tu, kafir semua dalam neraka. 10 tahun disabar, mereka masuk Islam tau'an, dalam keadaan yang begitu baik. Masya Allah, tabarakallah. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida, beri ruang kepada mereka untuk berfikir, untuk kita dakwahkan mereka, insya Allah. Jadi para jemaah, para pendakwah, jangan frust, jangan kecewa. Kalau orang tak terima dakwah kita hari ni, esok kita pergi lagi. Tak terima tahun ni, tahun depan, mungkin 5 tahun baru mereka yutan balik, kita kata Alhamdulillah, ni'mat. Mudah-mudahan tamatlah kita siri yang ke-22 dalam program rancangan tafsir kuliah subuh, di saat kita sedang terkurung dalam edisi PKP. Hari ini kita telah tamat PKP yang kedua. InsyaAllah kita doakan dengan berakhirnya PKP yang ketiga, COVID ini telah hilang daripada dunia ini, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.